Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan menerangkan ya, masih dalam bab yang pertama untuk subjek pengajian perniagaan semester 1 ini. Okey, yang mana untuk kali ini ya kita akan melihat anak topik yang terakhir untuk subtopik yang pertama dalam bab 1 ini, iaitu berkaitan dengan cabaran perniagaan. Jadi untuk mengetahui apakah cabaran-cabaran dalam perniagaan ya untuk masa hadapan, kita jumpa sebentar lagi. Okey anak-anak pelajar ya, untuk penerangannya untuk perkongsian hari ini, saya akan sentuh anak topik yang terakhir dalam subtopik yang pertama yang terdapat dalam bab yang pertama ya, iaitu berkaitan dengan cabaran perniagaan. Objektif untuk pembelajaran kita ya untuk kali ini ya, diharap di akhir video nanti para pelajar dapat menerangkan perkembangan perniagaan masa kini dan cabaran-cabarannya, termasuklah ya perubahan faktor persekitaran. Ya, maknanya kita akan melihat apakah cabaran-cabaran yang terdapat dalam dunia perniagaan masa hadapan. Okey, antara cabaran perniagaan masa hadapan adalah satu adalah tentang faktor globalisasi. Okey, globalisasi ini apabila berlakunya jaringan dunia tanpa sempadan ya, yang mana akan muncullah persaingan yang sengit. Ya, iaitu persaingan sengit dari segi kualiti barang, ya harga yang ditawarkan serta kaedah penyampaian kepada pelanggan. Okey. Di sini ya, setiap organisasi akan berusaha untuk menandingi pesaing-pesaing mereka. Dan dalam masa yang sama juga mobiliti pekerja dia akan berlaku. Maksudnya mobiliti di sini adalah pergerakan pekerja. Ya, sebab kita dalam jaringan dunia tanpa sempadan yang mana setiap negara bebas ya untuk berniaga di mana-mana kawasan, di mana-mana negara. Sorry. Ya, jadi ya secara tidak langsung sebenarnya mobiliti pekerja turut berlaku, iaitu pergerakan pekerja. Pekerja bebas untuk bekerja di mana-mana kawasan, di mana-mana negara. Oleh itu, organisasi ya perlu peka dengan adat, ya dengan budaya dan sensitiviti ya pekerja ataupun kaum yang terlibat ya dalam pekerjaan tersebut. Ya, contohnya apabila pekerja asing masuk bekerja dalam organisasi kita, ya organisasi tempatan, kita kena memahami bahasa mereka, kita kena memahami budaya mereka, kita kena memahami adat mereka dan sensitiviti mereka. Okey. Perniagaan di sini ya perlu bijak untuk bersaing ya dan menyesuaikan diri dengan tren pasaran global ya melalui pakatan strategik. Ya, contohnya dengan mengadakan usaha sama, dengan mengadakan pelesenan ataupun terlibat dalam perniagaan franchise. Ya, untuk perniagaan itu bertahan ataupun untuk perniagaan itu menyesuaikan diri dengan aktiviti perniagaan global. Okay, itu cabaran yang pertama. Okay, cabaran yang kedua adalah cabaran dari aspek peningkatan kemajuan teknologi. Okey, yang mana yang kita sedia maklumnya perkembangan teknologi akan menyebabkan ya banyak teknik dan kaedah pengeluaran baharu dicipta. Okey, maka ia akan membawa kepada perubahan terhadap produk ya, tempo produk ke pasaran semakin cepat ataupun semakin pendek dan perlunya kemahiran serta modal yang tinggi untuk membeli teknologi tersebut.
Oleh itu, ya, perniagaan perlu bersedia untuk membuat pelaburan yang besar untuk memperolehi teknologi tersebut. Ya, sebab untuk kamu ataupun untuk perniagaan memiliki teknologi, ya, dia perlu mengeluarkan sejumlah modal yang besar, ya, untuk membeli teknologi tersebut, untuk menghantar pekerja menerima kemahiran berkaitan dengan teknologi tersebut ataupun belajar tentang teknologi tersebut. Sebab apa? Sebab kesannya kepada aktiviti perniagaan itu sendiri. Ya, kalau kamu tidak berani untuk melaburkan modal terhadap teknologi, maka kamu akan berdepan dengan perkembangan perniagaan kamu menjadi lambatlah, ya, berbanding dengan organisasi yang melabur kepada teknologi terlebih dahulu. Okey. Seterusnya, cabaran yang ketiga adalah dari aspek tenaga kerja. Okey, apa yang dimaksudkan di sini adalah pengurusan tenaga kerja secara adil dan sistematik, ya, perlu untuk mengelakkan berlakunya perselingkahan. Okey, ini untuk aktiviti perniagaan pada masa hadapan, ya, dia semakin berkembang dan organisasi dia kena menerima, ya, kepelbagaian dalam tenaga kerja. Okey, oleh itu perniagaan perlu menyediakan kemudahan serta suasana tempat kerja yang kondusif untuk para pekerja. Okey. Seterusnya, ya, cabaran yang seterusnya adalah cabaran dari segi peningkatan tanggungjawab sosial. Okey, di sini, ya, dia melihat kepada keperluan, ya, untuk perniagaan itu melaksanakan tanggungjawab sosial, ya, yang mana perniagaan perlu memainkan peranan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut selain daripada objektif untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Okey, antara contoh tanggungjawab sosial yang boleh dilakukan oleh perniagaan adalah contohnya dengan menderma. Okey, menyediakan infrastruktur kepada masyarakat, menjaga alam sekitar, ya, menaja pelajar ataupun memberi beasiswa kepada pelajar. Itu adalah contoh-contoh tanggungjawab sosial. Okey, oleh itu perniagaan dia perlu peka, ya, terhadap perundangan yang ditetapkan oleh kerajaan, ke antaranya seperti larangan penggunaan buruh kanak-kanak, sebab dia juga adalah melanggar ataupun melanggar etika perniagaan ataupun tanggungjawab perniagaan itu sendiri. Okey, seterusnya, ya, pekerjaan jarak jauh. Okey, bagaimana pekerjaan jarak jauh ini bisa menjadi cabaran kepada aktiviti perniagaan masa depan? Okey, di sini, ya, akan berlaku, ya, keadaan di mana pekerja boleh bekerja dari rumah. Okey, oleh itu pengurus dari negara yang berbeza, ya, tempat yang berbeza boleh melakukan aktiviti perniagaan atau mesyuarat secara atas talian. Jadi, mahu tidak mahu, ya, aktiviti perniagaan ataupun organisasi perniagaan dia kena berdepan dengan situasi ini. Ya, kena menerima keadaan yang mana pekerja boleh bekerja dari rumah dari mana-mana sahaja secara atas talian. Okey, cabaran yang seterusnya adalah sistem perniagaan Islam. Okey, wujudnya, ya, sistem perniagaan Islam pada masa sekarang yang mana memberi penekanan kepada konsep kepatuhan syariah, ya, dalam setiap aktiviti dan operasi. Oleh itu, ya, perniagaan perlu, ya, menekankan konsep ini, ya, disebabkan semakin ramai, ya, pelanggan-pelanggan beragama Islam menekankan berkaitan dengan konsep pematuhan syariah. Okey, seterusnya, ya, cabaran dari aspek blok perdagangan yang mana blok perdagangan ini, ya, dia wujud, ya, untuk memudahkan aktiviti perniagaan dijalankan dalam kalangan ahli blok atau kesatuan sahaja.
Okey. Oleh itu, ya, kesatuan ekonomi akan dibentuk untuk menjaga kepentingan-kepentingan ahli dalam blok perdagangan terlibat. Okey, contohnya ASEAN. Maka aktiviti perniagaan akan dibentuk dalam kalangan negara ASEAN, ya, untuk menjaga kepentingan ahli-ahli negara tersebut. Okey, seterusnya adalah sumber yang semakin berkurangan. Okey, keadaan ini berlaku, ya, yang mana dia memerlukan organisasi perlu mencari alternatif lain, ya, untuk menggantikan sumber yang semakin berkurangan. Ya, oleh itu kecekapan dan keberkesanan semasa proses pengeluaran perlu ditingkatkan supaya pembaziran sumber tidak berlaku. Ya, organisasi perniagaan perlu melakukan inovasi untuk mempelbagaikan fungsi sesuatu produk dan untuk mengurangkan penggunaan sumber tersebut. Okey, seterusnya adalah cabaran dari segi perubahan faktor persekitaran. Okey, untuk cabaran ini, ya, perniagaan ataupun organisasi perniagaan sentiasa berhadapan dengan perubahan persekitaran. Ya, kena hadapi. Okay, contohnya perubahan daripada kos bahan mentah, perubahan daripada teknologi, perubahan pasaran, perubahan perundangan dan lain-lain lah yang melibatkan aktiviti perniagaan itu sendiri. Okey. Oleh itu, perniagaan perlu mengenal pasti dan mentafsir trend perubahan tersebut, ya, yang mana yang boleh mengancam ataupun membuka peluang kepada perniagaan sebenarnya. Okay, kalau kita ambil contoh seperti keadaan yang berlaku sekarang, ya, perubahan persekitaran yang mana kalau kamu lihat, ya, persekitaran yang terdapat di luar perniagaan, ya, yang mana pelanggan ataupun masyarakat dia tidak boleh keluar rumah. Ya, yang mana aktiviti perniagaan atas talian, ya, semakin rancak disebabkan oleh situasi ini. Okey, jadi di situ, ya, perniagaan dia boleh tafsir keadaan itu ataupun situasi itu, ya, sama ada situasi ini, ya, mengancam ataupun boleh membuka sebenarnya peluang perniagaan kepada organisasi perniagaan. Okey, seterusnya adalah ancaman dari segi perubahan struktur demografi. Typo. Demografi. Okey, di sini, ya, berlaku keadaan di mana kalau kita lihat sekarang berlaku peningkatan pekerja wanita dalam sektor pekerjaan. Semakin ramai sebenarnya pekerja wanita berbanding dengan pekerja lelaki. Okey, yang mana, ya, keadaan ini akan meningkatkan ekonomi keluarga dan isi rumah mempunyai kuasa beli yang tinggi. Oleh itu, perniagaan perlu mencipta pelbagai jenis produk untuk memenuhi keperluan dan kehendak isi rumah tersebut. Ya, selain itu, perniagaan juga harus memastikan persekitaran dan suasana kerja yang sesuai untuk mengelakkan konflik berlaku. Sebab apa? Kalau kita lihat sekarang, ya, kebanyakan pekerja wanita sudah ada di sektor pengurusan, ya, di mana-mana sektor kebanyakannya adalah pekerja wanita, dan kadang-kala ada yang sebenarnya ketua itu adalah daripada wanita. Jadi, perniagaan perlu berhadapan dengan keadaan ini dengan menyediakan persekitaran yang sesuai, yang suasana yang kondusif dan dapat mengelakkan konflik. Ya. Konflik sama ada dari segi diskriminasi jantina, ya, gangguan seksual di tempat kerja dan lain-lain konflik lah. Itu dari segi perubahan demografi. Okey, seterusnya adalah cabaran dari aspek jaringan perniagaan. Okey, yang mana perniagaan perlu mempunyai rantaian sokongan dan jaringan perniagaan bagi meluaskan pasaran. Ya, semakin besar jaringan perniagaan yang ada, ya,
semakin mudahlah aktiviti perniagaan tersebut berjalan. Okey, ini boleh dilakukan dengan membentuk laman web perniagaan yang mana dihubungkan melalui internet. Okey. Dan seterusnya adalah keperluan kepada peningkatan produktiviti turut menjadi cabaran kepada aktiviti perniagaan masa hadapan. Okey. Di sini organisasi perlu memberi tumpuan kepada kemahiran pengurusan untuk meningkatkan produktiviti. Perniagaan perlu memberi upah dan ganjaran setimpal dengan produktiviti supaya pekerja lebih bermotivasi dan cuba untuk meningkatkan daya saing di pasaran. Okey. Dan seterusnya adalah cabaran kepada kepekaan terhadap isu alam sekitar. Okey. Perniagaan perlu memastikan aktiviti perniagaan tidak memberi kesan yang negatif kepada persekitaran. Sebab apa? Sebab salah satu tanggungjawab sosial perniagaan adalah menjaga alam sekitar. Okey, contohnya dengan mengurus sisa buangan mengikut prosedur, tidak membuang sisa buangan itu sesuka hati di mana-mana sahaja, mematuhi undang-undang ataupun peraturan berkaitan dengan alam sekitar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi maknanya peniaga itu ataupun perniagaan itu dia perlu peka kepada isu alam sekitar dengan cara cuba menjaga alam sekitar itu sendiri ataupun tidak sewenang-wenangnya merosakkan alam sekitar. Okey. Jadi para pelajar itu antara cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh aktiviti perniagaan masa hadapan. Cikgu harap penerangan itu memudahkan pelajar untuk memahami berkaitan dengan cabaran-cabaran aktiviti perniagaan masa hadapan. Okey, jadi sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okay, jadi rasanya setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini berkaitan dengan cabaran perniagaan masa depan. Okay, teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okay, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.